Kepung panjang lagi ataupun menghabis sudah? Tak panjang, Tan Sri Yang Dipertua, kerana ini industri perkapalan adalah penting. Okey, sila teruskan sila. Ya, adalah penting. Dan saya pun tak faham mengapa apabila Yang Berhormat Timbalan Menteri membentangkan orang undang-undang ini, dia tak sebutkan itu bilangan kapal yang kita mempunyai dan bilangan itu bangkai yang didapati di perairan kita, dan pencemaran insiden perjamahan yang berlaku di kawasan ini. Dan dia Yang Berhormat hendak itu membentang satu orang undang-undang untuk mencegah dan menangani masalah pencemaran. Tapi masalah yang pokok tak disebutkan di dalam Dewan Yang Mulia. Sebab itulah saya mengambil masa sedikit untuk mencungkilkan maklumat daripadanya. Datuk Tan Sri Yang Dipertua, tadi saya dah sebutkan mengenai bantuan kewangan, specific financial or fiscal assistance. Dan di sini saya hendak menanya Yang Berhormat, apakah bantuan kewangan yang diberi kepada industri perkapalan ini? Dan memang penting, sebab setakat ini walaupun kita ada industri sendiri, tapi pengurusan yang profesional tu mesti dipertingkatkan, dan itu struktur korporat tu mesti diperbaiki. Itu memang, dan kita perlukan itu bantuan kewangan supaya itu industri perkapalan kita, terutamanya itu kapal itu saudagar, dapat mencapai satu tahap yang tinggi. Kerana apa yang diartikan sebagai negara maju ini bermakna itu industri perkapalan pun maju juga, kerana kita diselilingan dengan dengan laut, dan pantai kita yang panjang, sangat panjang di Malaysia ni. Dan kita perlukan kapal-kapal yang bermutu tinggi untuk itu bukan saja perdagangan dan untuk perkhidmatan yang lain. Dan selain daripada bantuan kewangan, kita perlu itu langkah-langkah seperti sebahagian tu masukkan di dalam rang undang-undang ni, beberapa langkah-langkah untuk itu memperlindungkan kapal-kapal yang didaftarkan di Malaysia. Dan saya pun hairan juga mengapa Yang Berhormat tidak sebutkan bilangan kapal yang didaftarkan di negara ini. Kita nak memperlindungkan kapal-kapal ini, tapi beliau tidak sebutkan bilangan yang kita hendak memperlindungkan. Dan mereka ada insurans perlu kerana malapetaka berlaku bila-bila masa. Tapi apabila kita maksudkan mereka wajibkan mereka mengadakan insurans, kita nak itu mengurangkan pencemaran, kita mesti sebutkan apakah insiden, apakah bilangan kapal yang kita hendak memperlindungkan. Dan sebab itu kita ambil sedikit masa, Tan Sri Yang Dipertua. Dan Datuk Tan Sri Yang Dipertua, sebenarnya dengan kapal-kapal ini ada yang dipanggil tu flags of convenience. Yang dengan daftar-daftar seperti di negara-negara Liberia, Panama, mereka ada itu flags of convenience. Dengan flags of convenience ini, maka masalah timbul. Kalau kita tak mengambil
itu langkah-langkah yang berkesan, kita boleh flag out. Flagging out. Dan ini pun tak disebutkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri. Beliau menganggap kita tak tahulah semua ini. Boleh flag out. Dan saya berharaplah Yang Berhormat dapat menerangkan keadaan di Malaysia, apakah itu kesan itu flag of convenience ini ke atas industri kita. Dan ada satu perkara lagi, iaitu mengenai keselamatan. Bukan saja kita nak memperlindungkan dari segi itu pencemaran, dari segi insurans, itu untuk mengelakkan ataupun menangani masalah itu kemalangan, dan kita pun nak tahu itu mengenai keselamatan yang kita boleh memberi kepada kapal-kapal yang didaftarkan di Malaysia ini. Memang penting, Tan Sri. Saya ada lihat ahli-ahli parlimen pun tidak begitu memberi perhatian kepada masalah itu perkapalan saudagar. Perkapalan saudagar, mungkin mereka tidak diberitahu oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri begitu penting tu, sebab tiap-tiap benda yang kita gunakan seperti kertas di sini, komputer di sini, semua yang diimport tu melalui kapal saudagar, Tan Sri. Semua ini yang di sekeliling yang Berhormat Tan Sri yang dipertua, semua tu termasuk ada kerusi tu, kalau ada diimport melalui kapal saudagar. Ini karena kalau melalui itu kapal terbang memang terlalu mahal lah, termahal, dan lebih daripada 90% benda-benda itu bahan-bahan dan apa yang digunakan, lebih daripada 90% adalah melalui kapal saudagar. Sebab itu saya mengambil masa sedikit untuk membincangkan macam mana kita boleh memperlindungkan kapal-kapal yang terdaftar di Malaysia. Jangan ganggu dia, Yang Berhormat, nanti panjang lagi ini cerita. Ya. Yang kapal dia hitung sekarang ini pun sudah beribu, sudah, itulah panjang cerita ini. Sila. Di Sabah tu, Sabah laut tu cantik, dan di Sabah tu kita boleh gunakan dengan baik dengan kapal-kapal saudagar. Kalau ahli-ahli parlimen mengambil perhatian, menjaga juga, tapi daripada putatan tu kurang, nampak sangat kacau, melanggar peraturan dia pandai. Kalau nak jaga kapal-kapal kita di Sabah, tak payah. Ini pun undang-undang untuk memperluaskan langkah-langkah keselamatan ini. Macam kapal Yang Berhormat, dia minta laluan. Ya. Sila. Kepung ni saya tertarik dengan perbahasan Kepung soal melindungi kapal-kapal yang didaftarkan di Malaysia ni. Ia mulai dilaksanakan pada 1 bulan Januari tahun 80, Yang Berhormat. Jadi apabila ia diperkenalkan dasar kabotage ini, ramai antara peniaga-peniaga Tionghoa di Sabah ni mendesak supaya kabotage policy ini direview kembali. Dan kalau itulah pendapat Yang Berhormat, maka saya tidak heranlah peniaga-peniaga kita, orang-orang kita yang merasai harga-harga barangan akibat daripada tambang-tambang yang di-charge melalui dengan dasar kabotage ini. Minta pandangan Yang Berhormat, bagaimana supaya orang di Sabah tahu perbahasan Yang Berhormat. Yang minat itu dengan kabotage saja. Kabotage saja.
Tapi yang berhormat daripada itu Timbalan Perdana Menteri boleh menjawab apa masalah kabotaj di Sabah. Tapi yang penting sekalinya kita adakan langkah-langkah keselamatan dan juga langkah-langkah termasuk kewangan untuk membantu mereka. Bukan untuk menyusahkan mereka. Itulah itu tujuan ucapan saya, nak bantukan mereka. Bukan nak menyusah, termasuk dia nak adakan insurans. Itu nak bantukan pelaut kita. Bukan nak menyusahkan. Bukan saja dengan industri perkapalan itu bukan kabotaj saja. Kabotaj dilakukan di seluruh dunia. Cuma macam mana kita boleh memberi itu perkhidmatan dan langkah-langkah keselamatan dan sebagainya untuk membantu pelaut-pelaut kita. Itu saja yang penting. Dan di sini untuk kapal-kapal yang didaftarkan di Malaysia ini, adakah dasar mengenai itu bilangan anak kapal manning standards dan juga itu untuk dengan anak-anak kapal tu accommodation crew accommodation standards, manning standards and crew accommodation standards. Adakah dasar di Malaysia? Mesti kita itu bagi tahulah Dewan Yang Mulia ini. Dan juga ni dengan perkapalan itu saudagar ini, kita ada pantai panjang dan jenis kapal kita ada sekarang. Jenis kapal penting. Terima kasih Tan Sri Ketua, terima kasih Yang Berhormat Kepung. Adakah Yang Berhormat pandangan Yang Berhormat Kepung mengenai ancaman radioaktif dan kebocoran loji nuklear Jepun di seluruh dunia, termasuk Malaysia? Cuma dengan ancaman tersebut, apakah beranang negara kita bagi memastikan bahawa pencemaran ini tidak merepak di Malaysia, khususnya dari segi kapal-kapal dari Jepun? Oleh kerana banyak kapal-kapal pesawat dari Jepun melalui Port Klang dan juga port di seluruh Malaysia, merangkumi Port Penang. Adakah apa langkah kementerian memastikan bahawa ancaman ini tidak mengancamkan negara kita oleh kerana nuklear radioaktif di seluruh dunia ini sedang mengambil langkah seperti di India. Baru-baru ini mengharangkan semua barang-barang dari Jepun, khususnya makanan, melalui kapal 3 tahun dari masa kini. Adakah apa pandangan dari Yang Berhormat Kepung tentang isu ini? Terima kasih. Ini memang satu perkara yang baru timbul dah sejak itu 2 minggu kebelakangan ini, dan kita perlulah mengambil perhatian, dan pihak kementerian, bukan saja Kementerian Pengangkutan, bahkan jabatan-jabatan yang berkenaan itu mesti mengambil perhatian dan membuat siasatan dan kajian yang teliti ke atas kapal-kapal yang itu melabuh di Jepun ataupun kapal Jepun sendiri yang melalui Laut Cina Selatan ataupun Selat Melaka dan melabuh di pelabuhan kita, terutamanya untuk membawa barang-barang ke negara kita tu. Kita mestilah buat kajian dan yang teliti supaya bahan-bahan radioaktif tak menjejaskan kesihatan rakyat Malaysia. Ini satu perkara yang kita perlu buat, dan saya tak tahulah itu selama mana kita hendak buat, kerana bahan radioaktif ini memang mengambil masa bertahun-tahun. Sebab itulah satu perkara yang penting. Dan saya tadi dah sebutkan, kerana kita pantai kita yang panjang,
dan itu jenis kapal yang ada di negara ini yang didaftar dengan Malaysia. Misalnya itu kapal pantai, itu kapal laut dalam untuk kargo, dan itu tanker, dan itu apakah latihan yang kita beri kepada pelaut-pelaut kita, anak-anak kapal kita, dan apakah cukai yang dikenakan, dan apakah masalah-masalah kewangan yang dihadapi, dan yang beri pentingnya ialah itu pembangunan teknologi, teknik yang baru yang digunakan untuk perkapalan saudagar kita. Dan di sini Datuk Tan Sri Yang Di-Pertua, saya tidak akan mengambil masa yang lebih panjang lagi, cuma itu beberapa perkara di sini. Kita ada sebutkan zon ekonomi eksklusif. Ini bermakna 300 nautical mile, 200 nautical mile, dan ini memang satu kawasan yang luas. Kalau kira pantai kita, apakah pihak antarabangsa negara jiran kita pendapat mereka mengenai dasar kita nak memperluaskan itu kawasan kita kepada zon ekonomi eksklusif untuk undang-undang ini. Memang kalau mereka tidak mengakui, tidak iktiraf, tak dapat kita laksanakan. Misalnya dengan jiran kita seperti Indonesia, seperti Thailand, kalau mereka tidak mengiktiraf, menyetujui dengan langkah-langkah yang bakal diambil oleh pihak Malaysia, apakah akan terjadi? Ini memang satu perkara. Dan di masalah penyeragaman yang berhubung dengan nakoda dan pelaut, kapal penumpang, garis beban dan muatan dan liability pemunya kapal bagi seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Apakah yang tidak seragam serangan kecuali Putatan? Apakah tidak seragam? Arau tak ada masalah kerana di situ tak ada laut. Laut mana ada ke tu? Itu banjir ada. Banjir ada di Arau. Di padang besar di Arau memang banjir, tapi laut tak ada. Air sungai adalah. Nah, apakah yang tidak seragam di antara Sabah, Sarawak dengan Semenanjung? Sebab kita nak seragamkan, dan di sini di dalam undang-undang ini memberi lebih kuasa kepada pengarah laut untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya menjaga keselamatan perairan Malaysia tanpa perlu menunggu waran untuk Sabah dan Sarawak. Untuk Sabah dan Sarawak. Dan bolehkah Yang Berhormat menerangkan apakah kelebihan kuasa ini kepada pengarah laut kita? Dan dengan itu Tan Sri Yang Di-Pertua, saya berharaplah itu permintaan saya atau soalan-soalan saya bangkitkan dapat dijawab, itu supaya kita sama-sama lah boleh memahami mengapa kita perlukan pindaan ke atas undang-undang ini. Dan yang terpentingnya itu bilangan kes pencemaran. Bilangan kes pencemaran, sekian. Tu Tan Sri, ini bukan rumah dia ni. Di Dewan Yang Mulia.
Ya, yang berhormat Timbalan Menteri yang tahu. Ini orang undang untuk mencegah pencemaran. Kalau tak ada kes pencemaran, mengapa kita nak cegahkan? Itu undang-undang kedua tu. Ini dewan, bukan rumah sendiri. Tafsir yang betul. Kepung dah Apa silap je bahas. Kepung ni? Pencemaran bil yang kedua, bukan bil yang pertama. Tak apalah, itu bersama. Itu bersama. Ya, and scan terima kasih.